Ini kisah pembunuhan seorang gadis bernama Nur Suzali Mokhtar oleh pemandu bas pada 7 Oktober 2000. Mayatnya telah dibuang, dirogol dan dibunuh. Nak tahu apakah pembelaan tertuduh di mahkamah? Saksikan video ini dan jangan lupa subscribe channel kami. Pada tahun 2000, Nur Suzali Mokhtar telah ditemui mati. Kes ini tertuduh telah pun ditangkap sewaktu perbicaraan pendakwa raya telah memanggil 54 orang saksi, dan kes ini berlangsung selama 64 hari untuk mengambil keterangan saksi-saksi sebelum kes ini diputuskan. Kita lihat dulu kepada kronologi dan fakta kes serta keterangan saksi di mahkamah untuk kita tahu apa sebenarnya yang berlaku kepada Nur Suzali Mokhtar. Pada 7 Oktober 2000, saksi yang merupakan kawan serumah Suzaili telah memberikan keterangan bahawa Suzaili telah keluar daripada rumah untuk pergi bekerja. Suzaili sebenarnya bekerja di Kuala Lumpur, tetapi ibu pejabatnya telah menghantar Suzaili ke Kelang untuk menghadiri kursus komputer. Oleh itu, bermula pada 6 Oktober 2000, Suzaili telah pergi untuk menghadiri kursus tersebut. Dan berdasarkan keterangan saksi yang juga turut sama di Kelang mengatakan bahawa pada 6 Oktober adalah merupakan hari terakhir dia berjumpa dengan Suzaili. Dan Suzaili mengatakan pada 7 Oktober dia sepatutnya hadir. Dan terdapat saksi-saksi lain yang mengesahkan kes ini. Dalam kes ini, terdapat seorang saksi utama iaitu merupakan seorang pelajar. Pada hari kejadian, kata pelajar ini, dia melihat bas yang dipandu oleh tertuduh bernombor WDE 4256 berhenti di suatu kawasan. Dan dia dapat melihat daripada tingkap bas tersebut seorang wanita tidak berbaju, kelihatan rambutnya kusut masai, sedang mengetuk tingkap bas dan meminta tolong. Apabila dia cuba mengejar bas tersebut telah bergerak. Dia dan dua yang lain mengejar bas tersebut dan sekali lagi bas itu berhenti dan kelihatan tertuduh sedang naik seluarnya. Dan apabila mereka cuba mendapatkan tertuduh dengan cara mengejar tertuduh, sekali lagi tertuduh telah lari. Berdasarkan keterangan di mahkamah dapat dirumuskan pada hari kejadian Suzaili telah keluar daripada rumah pada 7 pagi untuk pergi ke Kelang bekerja, dan dia telah menaiki bas tertuduh iaitu WDE 4256 bertanda Kiara. Dan sewaktu kejadian lebih kurang pada 8.50 pagi, Suzaili telah dirogol. Berdasarkan siasatan, didapati punca kematian Suzaili adalah disebabkan oleh dia telah dijerut dan juga terdapat kesan di mana di kepalanya sama ada dia telah dihentak atau dipukul oleh sesuatu yang tumpul. Dan terdapat juga saksi-saksi di tempat kejadian yang di mana bas ini telah memberhentikan bas, dan saksi-saksi pekerja kontrak mengatakan kelihatan tertuduh membaling pakaian yang dikatakan pakaian wanita. Apabila saksi-saksi ini menghampiri tertuduh, ditanyakan kepada tertuduh apa yang dicampakkannya dan kenapa dia berhenti di sini. Kata tertuduh dia mahu relax. Dan setelah tertuduh beredar, didapati ada set pakaian wanita iaitu skirt panjang, baju lengan panjang, bra dan juga seluar dalam wanita. Dan seterusnya, terdapat juga saksi yang memberikan keterangan mereka menemui mayat Suzaili dalam keadaan bogel. Dan akhirnya, berdasarkan bukti-bukti yang diperolehi oleh pihak polis dan juga satu tiket bas, tertuduh telah ditangkap. Sewaktu tertuduh ditangkap, ditemui terdapat telefon milik Suzaili jenama Statek, dan tunang Suzaili juga ada memberikan keterangan bahawa telefon itu telah dihadiahkan oleh tunangnya sewaktu mereka belajar bersama-sama. Dan satu lagi, terdapat loket milik Suzaili yang telah diambil dan disimpan oleh tertuduh. Tertuduh akhirnya dipanggil untuk
memberikan pembelaan di mahkamah. Ini adalah merupakan versi tertuduh. Kononnya pada hari kejadian, sewaktu tertuduh mengambil seorang wanita Melayu dan juga seorang penumpang yang dia kenali sebagai Sikin, dia telah memandu bas daripada Kuala Lumpur ke Kelang. Dan secara tiba-tiba wanita Melayu ini telah berhenti dan turun secara panik. Dan kemudian dia telah membawa Sikin untuk bersembang. Sewaktu di dalam bas, katanya dia telah bersembang dengan Sikin, tiba-tiba ada 4 orang lelaki datang bersenjata sehingga menyebabkan mereka menukarkan arah. Dan seterusnya apabila mereka berhenti di tapak pembinaan, ada beberapa orang lelaki yang datang menemui mereka. Dan sewaktu ini katanya Sikin telah mengatakan dia menemui satu handphone jenama Static dan telah memberikan kepada tertuduh. Ini kononnya adalah merupakan pembelaan tertuduh. Kononnya dia tidak mengenali Suzaili dan punca kenapa bas itu dibawa mengikut arah yang telah dibawa. Tertuduh juga pada waktu memberikan keterangannya telah gagal memanggil Sikin untuk memberikan keterangan. Walhal Sikin adalah merupakan saksi yang penting untuk membela kes tertuduh. Mahkamah berpendapat bahawa segala pembelaan tertuduh hanyalah cakap kosong dan tidak disokong oleh apa-apa bukti. Akhirnya tertuduh telah dijatuhkan hukuman di bawah Seksyen 302 Kanun Keseksaan. Kes ini adalah merupakan antara kes yang sering dibualkan dan menjadi ketakutan para remaja atau gadis di luar. Nasihat saya kepada gadis-gadis dan wanita di luar sana, sentiasa berhati-hati, cuba peka dengan keadaan sekeliling. Sekiranya anda rasa tidak sedap hati dengan keadaan sekeliling, sila ikut gerak hati anda dan jangan teruskan. Itu sahaja setakat ini daripada kami. Semoga video ini memberi manfaat.